So sekarang ni kita ada episod yang kita nak share sangat-sangat dekat orang luar sana. Dan kita dapat DM daripada seorang hamba Allah ni lah. Dia kata dia suka tengok konten Bros Gang sebab Bros Gang suka share video-video reality live. Yang dia kata punca interview ni dibuatkan dia lagi nak share, bagi awareness ke orang. Pasal live dia yang sebelum ni. Boleh tak awak perkenalkan diri awak, nama siapa, umur berapa and daripada mana? Hai, Ayuya. Umur I dalam tengah 20-an. I berasal daripada kampung, which is saya tak nak beritahu daripada mana. And sekarang ni I menetap sepenuhnya dekat Kuala Lumpur. Oh, so duduk sini kerja lah? Yep, bekerja. Apa yang membuatkan you rasa you datang sini nak bercerita pasal hidup you? I tahu Bros Gang ni sebenarnya daripada biasa orang share dekat story. And I ada juga tengok YouTube korang, which is yang baru-baru ni korang buat interview. Membuatkan I rasa macam why not I share and bagi tahu dekat semua orang benda ni. So sebelum tu kita nak ucap terima kasih lah. You berani datang sini, berani nak share pasal you punya experience apa semua kan. Boleh tak awak cerita yang daripada mula sekali? I sebenarnya budak kampung yang memang berasal daripada kampung. Memang hulu kampung, and I dapat keputusan yang cemerlang untuk SPMI. I ditawarkan masuk universiti dekat KL, and I pun setuju, family semua setuju sebab belajar kan, siapa je tak nak sama belajar. Lepas tu kita orang buat preparation untuk datang KL. Time tu memang niat memang baik nak pergi KL, nak belajar. Family pun pergi sekali naik kereta lama, kereta yang buruk, tapi I dengan parents dia, so bertiga. Disebabkan kita orang nak bawa barang yang banyak, so adik-beradik tak dapat ikut lah. Kita bawa barang banyak sebab kita orang rasa macam tak mampu untuk macam support untuk ulang alik setiap minggu. So I kena duduk dekat sana, dekat UI dalam tempoh 1 sem tu. Cuti sem baru I boleh balik. Parents saya pun pergi KL hanya untuk buat pendaftaran, memang tak ada nak stay sana untuk tengok-tengok semua. Hantar, daftar and diorang balik kampung balik. So I macam okay tak apa, maybe boleh. And after dah sesi pendaftaran tu, diorang balik after semua benda tu, and diorang bagi tahu memang duit diorang memang ada RM50 je untuk sampai dekat kampung. Memang I rasa macam I kena balas balik jasa diorang. I sampai sana memang I'm an innocent girl. So I macam okay nak belajar apa semua. I dapat pun dalam rumah tu senior memang semua senior, and 3 orang je yang junior. Oh, kiranya you dapat satu rumah dengan junior and senior lah, satu roommate lah kan? Ya, dan I sem 1 tu memang teruskan belajar macam student biasa, student life. Start sem 2 tu ada senior I, dia ajak I pergi clubbing, which is I macam memang tak nak pun pergi. I tahu time tu I macam tak nak, I tak suka benda tu sebab kita tak tahu apa-apa kan, and kita macam kenapa nak kena buat semua benda tu. And diorang kata malam ni semua pergi, and junior yang 1 sem dengan I tu semua balik rumah diorang sebab diorang memang dalam kira kawasan KL juga. So I rasa macam seorang pula aku kan. So I ikut, tapi that time diorang gelakkan I, kenapa nak pergi club pakai macam ni, pakai tudung. And time tu I pakai t-shirt and track shoot je. So diorang cakap mana ada orang pergi club macam ni, noobnya you ni semua. Dia cakap macam tu direct? So diorang kata tak apalah, kau pinjamlah baju kita orang macam tu. Dan I pun cakap serius lah kena free hire. Dia kata mana ada orang pergi club pakai tudung. Dia kata okay tak apa, pergilah sekali dengan diorang. Masuk tu pun I macam macam ni hidup budak KL, diorang habiskan masa kat sini. Kita pergi tu semua benda diorang bayar untuk I. Just enjoy malam tu. So sampai sana diorang kata nak air apa. I kata ada air apa. Diorang kata ambil lah wine ke apa ke. So I kata wine tu apa. Dia kata arak lah. I kata tak nak sebab benda tu I tak pernah, and kita sendiri belajar kan, arak tu memang dari dulu haram. So saya cakap tak nak lah apa semua. Dia orang kata try je, kenapa tak, sebab kita remaja mesti akan rasa benda ni. So saya macam tak apalah, tak nak. So saya
balik macam biasa dengan diorang pun dalam keadaan mabuk memang mabuk sampai terbaring-baring muntah-muntah, dan sampai rumah pun I biar diorang tidur. Esoknya bangun I cakap dengan diorang, kita tak patut lah buat benda macam ni apa semua. Oh, you nasihatkan diorang? So I rasa macam jijik lah benda tu time tu. Dan diorang cakap, kau ni kita remaja lah apa semua, kau jangan nak jadi macam ni, silap kau pun macam kita orang. So kiranya first time you masuk club, you macam tu first time buka tudung kan? So masa first time masuk club tu memang you tak sentuh langsung air ke? You just duduk ke, tak menari ke atau macam mana? Memang I tak menari, I duduk, I hanya tengok diorang. I macam terkejut gila, oh macam ni lifestyle diorang, oh macam ni yang korang buat. Tak ada macam orang mengurat ke ada? Tak ada, time tu tak ada lagi. Kira memang innocent lah. Kita selekeh kan time tu, rambut pun kembang apa semua. So I macam okey lah, tak apalah. Balik tu I cakap dengan diorang bukannya diorang terima, and diorang siap cakap lagi, silap kau pun macam aku nanti. Oh, dia cakap macam tu? So benda tu jadi macam berlanjutan. Every weekend mesti diorang ajak. Dan kata, habiskan je lah masa, betul tak? Kita remaja, lambat lagi nak mati apa semua kan. Dan I pun rasa macam, I seorang kat rumah, semua ikut je lah. Time tu I start terbiasa dengan pakai baju diorang. Time tu berani pakai t-shirt lah, t-shirt yang ketat-ketat apa semua kan. Dan time tu pun rasa macam, bila pergi sana, orang tengok kita macam kita muda, kita rasa macam bangga. Orang try kita apa semua, kita minum, orang rasa macam kita rasa kita paling hebat lah kat situ. Bila first time yang you dah try air arak apa semua ni? I start try air arak apa semua ni since dengan yang sini. Yang I pergi sekali dengan diorang tu, kira dah kali keempat, kali kelima tu I rasa curious, rasa dia macam mana sampai diorang boleh happy. Even though tengah muntah-muntah semua, diorang happy kan. So I try rasa, I rasa macam tak ada apa-apa pun rasa dia. Rasa macam masam, rasa pahit sometimes kan. And bau dia pun tak sedap. So I rasa macam kenapa diorang nak try benda tu. Tapi I start biasakan diri dengan benda tu. Sebab diorang pun kata memang kat situ memang mabuk je diorang. So kira itulah first time you start minum kan, dia jadi kebiasaan lah hari-hari. Satu malam ni I rasa macam I tengok diorang macam every time ada je lelaki berkepek dengan diorang semua. Kadang-kadang sampai pergi sekali tapi balik sorang-sorang. So I macam kira diorang ni berani lah. Time tu I start macam kenapa aku pula tak dapat boyfriend kan. I rasa macam aku ni noob pula kan, dah macam ni tapi tak dapat boyfriend. Dan satu malam tu ada this one guy approach I. Boleh lah yang time muda mesti I suka macam lelaki jambu semua kan. Dan dia approach, cakap dia minat kat I, tengok cara I apa semua. Kita orang start contact each other. Malam tu dan balik je lah macam biasa, start chat, call apa semua. Biasa perempuan kan, senang catch feeling, terus minat dia. Lepas I dah kenal boyfriend I, kira dah couple dah time tu. Couple through the phone je lah, dia minta couple tu semua. So couple, dan start beranikan diri pergi club dengan dia. Sebab tak rasa takut pun sebab tu boyfriend kita kan. And senior I pun kalau pergi sama-sama kadang tak cukup seorang balik tu. So rasa macam dah terbiasa dengan benda tu. Rasa macam diorang boleh buat, tak ada apa-apa pun jadi kan. So why not kita buat kan. Pergi dengan dia pun tak risau apa-apa sebab everything dia payung, dia bayarkan semua. Macam pergi, you nak apa semua I bayar kan. So kita rasa macam okey lah dengan dia ni apa semua kan. Boyfriend kira berduit lah? Boyfriend I memang berduit sikit lah, jenis lelaki berduit. Dan satu malam tu I minum and I was drunk, teruk gila, muntah-muntah. And I tak sedar pun, I just macam berharap kat dia. So I tak tahu yang dia bawa I balik rumah dia. Oh, kira masa time malam tu dia bawa you balik rumah dia lah? Rumah sewa dia. Boyfriend I duduk rumah bujang. Duduk dengan kawan-kawan dia. So I duduk dengan dia. I balik tu, I tak sedar apa-apa. And I bangun tidur memang I dah naked. I dah tak pakai apa-apa. Tapi I macam tak nak marah tentu. Memang ada sedih. Sebab yelah kita tak pernah kena dengan lelaki. Tapi kalau kau dah naked, apa je kan dah buat kan. So, I nampak boyfriend I just tanya dia apa jadi apa semua, slow talk, tak nak gaduh. Dan dia pun cakap I flirt dengan dia malam tu. So, I tak boleh buat apa-apa lah sebab kita dah mabuk. Salah kita juga lah. Oh, dua-dua mabuk lah masa tu kan? I jadi macam, tak apalah. Sebab dah boyfriend kita. Dah terbiasa dengan dia. Dia pun kenalkan dengan kawan-kawan yang satu rumah dengan dia. And after that, kita rasa macam benda tu terbiasa. And bila dia ajak having sex pun macam okay je, boyfriend kita kan. So kelas macam biasa, macam biasa dia hantar pergi. Sometimes stay up kat rumah dia, tapi dia hantar pergi U sekali dengan dia apa semua. So I pun macam okay, dia boleh sara I apa semua. Rasa macam tanggungjawab tu dah ada kat dia. So macam okay lah boyfriend I kan. Then dia kata why not duduk dengan dia. Oh, dia offer untuk you duduk kat rumah tu? Dia tak nak ke duduk dengan I apa semua.
So macam, boleh ke duduk dengan you? Dia kata, okey je, I boleh tanggung you apa semua, kenapa? Tak kan? So I pun macam, oh okey, duduk dengan dia. Start lah belajar. Bermula kenal arak je kan. Lepas tu dia start ajar ambil ganja, ambil fai, yang orang panggil apa, pacai apa semua kan. So I start ambil, slow-slow ambil. Memang first tu rasa macam, sekali kena memang dah terus tumbang. Tapi bila hari-hari kena tu rasa macam benda biasa. Hari-hari kena? Memang hari-hari kena. Kira boyfriend tak marah pun, boyfriend yang ajak. Memang sebab dia memang hisap. And memang dia ada stok benda tu, so I macam still ambil je lah. Dia sebab dia kata, you nak hisap, you hisap lah. Free lah. Dia payung lah. Kira dia So payung. I hisap, I rasa macam okay. I rasa macam biasa, hidup biasa. And start dari tu I dah kurang lah pergi you. Sebab okay, kalau orang yang dah biasa ambil benda ni, bila korang dah stone, korang akan nak tertidur tau. Korang nak tertidur and korang rasa malas. Takkanlah korang dah stone, korang bangun, korang nak pergi belajar pula. Memang tak ada mood lah nak pergi tempat macam tu kan. So I rasa macam, oh tak nak lah pergi. Tapi I still ada pergi lah. Dalam sebulan tu 3-4 kali I pergi. Oh, 3-4 kali kelas. 3-4 kali je. Dalam seminggu tu kadang 2 minggu tak pergi langsung. And ada lah kawan-kawan I still backup. Tapi lama-lama diorang macam malas lah nak backup kan. Tak tahu nak cakap apa kat madam. Dan madam pun start call. I bagi tahu alasan I semua tu. Dan madam cakap, you tak boleh macam ni. Sebab even you ada penyakit apa semua, you still kena datang kelas apa semua. Sebab madam sendiri tak boleh cover dengan pihak pengurusan kan. Dan kena amaran semua, I dah start macam fed up. Macam berapa kali korang nak tanya aku semua kan. So, diorang kata tak boleh lah macam ni. I pun buat endah tak endah je dengan madam I. Lepas tu, I dapat surat amaran. I dapat memang dah cukup 3 kali. And bukan daripada seorang madam, daripada banyak lagi, daripada sir I sendiri. Semua I dapat surat. Kira pengurusan lah, pengurusan memang universiti. I dapat surat. Setiap kelas tu memang almost semua kelas lah I dapat surat. And I still macam serabut lah pasal study ni kan. Kenapa nak macam ni apa semua. And bila I nak masuk SEM 3 tu, I dapat call terus. I dapat call dari pengurusan college, UI. Dia cakap yang I ni memang dah officially diberhentikan. Family I cakap buat apa semua. So I cover, I cakap I buat part time sini. I tak nak susahkan diorang. Kira you tipu family you lah. I tipu diorang. Untuk sedapkan hati diorang, I cakap study I okay, pointer I bagus apa semua. Oh, kiranya diorang memang tak tahu yang you sebenarnya dah diberhentikan. You tipu diorang. Memang I cover habis. So diorang pun macam okay, jaga diri apa semua kan. Tak nak balik ke? I sendiri cakap tak apa, okay kat sini nak kumpul duit. So diorang kata okay tak apa, jaga diri lah kat sana. Dan I rasa macam dah habis lah student life tu. I bawa baju I kemas-kemas, I pergi rumah boyfriend I. I duduk sana terus and macam hidup macam biasa. Social life, hari-hari doing sex dengan boyfriend. Kira time tu memang you tak ada kerja apa pun. You just duduk rumah dia, dia yang payung semua. Memang I goyang kaki je. Sesiapa je tak nak macam tu kan. Then this one day, boyfriend I dapat kerja malam. So, I pun macam chill-chill lepak, isap macam biasa kan. So, lepas tu, I rasa macam ada orang tengok I. So, I tahu tu member boyfriend I. So, I cakap lah, you tak lepak ke dengan I kan? Sebab kita orang macam memang biasa isap sekali apa semua. So, malam tu, I dah stone everything. I kena rogol dengan dia. Oh, kiranya dia rogol you secara memang kena paksa? Yes, memang I tak nak. Tapi kita dah stone, bila kita stone kita tak boleh buat apa-apa lah. Kita dah ringan badan tu semua kan. So kita pun macam, even sakit hati kan benda tu. Just diam je lah? Diam je lah. I nak jerit pun tak boleh. Sebab I tahu tu rumah dia orang kan. Takkanlah buat tahi kan dah duduk situ. Lepas tu boyfriend you tak tahu? Boyfriend I tak tahu. And benda ni berlanjutan sampai sebulan macam tu. Sebulan? Ya. Maksud you berlanjutan tu macam mana? You kena paksa ke ataupun No, lepas tu? I boleh dikatakan I curang time tu. Sebab benda tu rela I sendiri. For the first time memang I tak rela. Memang I cakap benda tu sebagai rogol lah. Tapi bila benda tu dah dibiasakan, sebab apa? I dengan boyfriend I pun selalu kan. Sebab why not? Betul tak? Oh, so kira you anggap benda tu as a normal routine? Ya. Just main-main dengan dia. Tapi you sorok daripada boyfriend you? Memang dia tak tahu langsung. Tak bersalah ke kawan dia? Kawan boyfriend dia tu? Kawan baik je? Memang kawan baik since sekolah lagi. Oh ya? Ya. And then lepas pada tu? Lepas pada tu still on macam biasa I jumpa boyfriend I layan macam biasa. Macam tak ada apa-apa jadi. Tapi ada satu hari ni lah yang I doing benda tu dengan member dia.
encounter dengan dia. Sebabnya dia lupa, dia tertinggal barang. So bila dia datang rumah tu, dia balik kejap, kantoi. Memang dalam bilik kita orang tu, dia naked, I pun naked. Memang bergaduh, ditumbuk, and dia cakap, kenapa buat macam ni? Time tu pun I rasa macam, salah agak. Sebab dia memang jahat, memang buat benda-benda tu. Tapi dia tak pernah curang dengan I. Memang tak pernah sekali pun check perempuan lain ke apa kan. Dia settle, tapi you yang buat benda ni. Ya, pada I benda tu normal. Faham tak? Masa tu you rasa normal lah, tak ada apa pun. Tapi bila dia dah gaduh tu dia cakap, dulu aku anggap kau istimewa, tapi bila dah jadi macam ni aku rasa kau macam pelacur je. Aduh, sakit. Lepas tu, And then I rasa macam, I still lah minta maaf apa semua. I cakap macam, I rasa benda normal. Lepas tu dia kata, dah dia tak nak muka I dah. I packing memang I kena halau lah ni. Time tu juga, kena halau Dia keluar. kata, aku tak nak muka kau dalam masa ni. Dia Lepas kata, tu? kalau dia nampak muka I pun, maybe dia akan pukul I. So I pun rasa, gelabah lelaki nak pukul Kiranya I. boyfriend you nampak you kantoi, dia pukul you ke atau dia pukul kat Tak, kawan dia ke? kawan dia. Oh, dia pukul kawan dia. Memang bertumbuk and kawan dia pun cakap, perempuan macam ni kau nak simpan buat apa? So, Dia cakap, kawan dia. Dia gunakan dia, lepas tu dia cakap macam ni. dia kata, kenapa kau nak simpan perempuan sini? Semua friend I pun macam, biasa lelaki friendship diorang kan. So diorang macam Gaduh lah. gaduh. Tapi malam tu sedih. Tapi bila diorang cakap macam tu, I rasa macam seorang dah gunakan aku. Seorang lagi macam ikut je cakap member dia. Memang salah I kan. Tapi sakit hati juga I. Ya. And then lepas dah kena halau, I tak tahu nak gimana malam kan. I dengan bawa bag I macam orang lari rumah. Dan I rasa I patut call senior I, which is yang duduk dekat area KL. Sebab memang rumah parent dia kat KL, cuma dia ada rumah sewa dekat college tu. So I macam I call dia, I bagi tahu, I cerita kat dia through the phone, on the call dengan dia. Lepas tu dia kata, okay tak apa datang rumah, cerita nangis-nangis macam biasa perempuan. So dia kata, tak apalah kau stay sini 2-3 hari. And dia kata, macam mana kau nak hidup lagi kan? Sepanjang I duduk situ dia tanya, lepas tu kau nak buat apa semua. I cakap, I had no idea nak duduk macam mana. I tak nak bagi tahu family I. Dia ada suruh bagi tahu. I cakap, buat apa nak bagi tahu family kan? Sebab I tak nak orang sakit hati kan. I tahu family I orang susah apa semua. So I rasa I tak nak bagi tahu. Dan dia kata kalau macam tu, tak apalah, aku ada job dengan kau. Lepas tu start dari situ, I buat benda yang lebih teruk maksudnya lebih teruk? I dapat job as a call girl. I mula I tak tahu benda tu apa. Dan I tanya sini I, dia kata benda ni untuk layan lelaki. Kau layan lelaki and kau dapat duit. Okay. Tapi kau kena berani, kau kena dress up supaya lelaki minat kat kau apa semua. So dia kata, tapi memang masyuk. Dia kata, kau kena pandai buat nama dekat tempat tu. So call girl dengan pelacur ni lebih kurang ke atau macam mana? Lebih kurang je. Lebih kurang. Ada bapa ayam juga call girl ni? Dia based on kita lah. Kalau kita nak ambil bapa ayam, macam certain tempat ada bapa ayam yang akan panggil kita. Certain tempat kita jual diri sendiri. Macam kita try je orang tu. Dan sini I kata kalau okey tak apa. Teruskan lah. Sambil I stay rumah dia tu, I kerja call girl, I kumpul duit sikit-sikit apa semua. Dia kata tak nak try tempat lain ke. Dan ada juga offer dari tempat lain, dia kata tak nak try jaga VIP. So maknanya bila you dah join call girl, macam mana first customer yang first kali you dapat? First, I dapat customer yang biasa-biasa lah. Dia mat motor and time tu memang relevan lah. Mat motor datang tanya apa semua, ada tak budak nak ni apa semua kan. So I pun okay sebab yang ni senior I yang cakap. Sebab yang mat motor tu pun customer dia. So dia kenal lah. Dia kata, why not aku kenalkan kau dengan orang baru. Okay, faham. So I pun layan macam biasa apa semua. And dapat duit malam tu. Tak banyak. Berapa? Dalam 100 night. Biasa mak motor kan. Kiranya itu murah lah. Murah And diorang cakap first nak ada customer mestilah murah dulu. Takkanlah kita nak terus mahalan. Macam belajar jugalah. Macam tu. Duit lagi banyak. And dia offer I kalau nak dikenalkan dengan orang-orang yang jaga ayam-ayam ni. And kita kena layan VIP. Kita kena layan dekat hotel. Sebab VIP ni pun diorang ada live diorang yang diorang pun clubbing. Tapi dekat clubbing yang perempuan yang lain lain, kat hotel lain. And diorang akan bayar semua tu. Masyuk. Siapa tu? Kira, macam datuk-datuk itu lah? Ya, datuk-datuk, Tan Sri. And I banyak kenal datuk-datuk yang keluar TV semua. I pernah je layan diorang. So kiranya roughly macam sepanjang you buat call girl, berapa banyak yang you pernah buat duit apa semua? Sebulan kita ambil Sebulan I boleh dapat
banyak, 15,000. Ya, kalau datuk tu masuk, I boleh dapat satu malam 1,500 dengan dia. Tu belum hari seterusnya. And kita kerja ni pun bila ada customer je. And kalau kita rasa kita nak kerja, tak apalah, stop. Bagi tahu kita punya orang yang jaga, I nak cuti hari ni, I penat. Macam takkan everyday kita layan orang kan. And for me macam seminggu tu 3-4 kali kerja pun okey dah. I boleh dapat 5-7 ribu dalam seminggu. So I boleh dapat everything time tu. Time tu pun dah famous dengan sugar daddy. Banyak je I dapat Tan Sri yang nak I jadi sugar baby dia semua. So I pun terima. Tapi dia orang ni ada yang cakap bila you dah jadi sugar baby I tak nak you kerja situ. So I rasa macam kau seorang je, I tak cukup duit tu. Kontrol lah, kontrol. I tak nak. So I stop daripada hotel tu, I tanya hotel lain yang VIP selalu keluar masuk. And hotel tu memang tak ada lah nama datuk tu. And kat situ I dapat datuk lain pula. Macam kita tahu selalu dapat duit-duit kan. Macam pernah kita dengar yang kita tengok social media yang viral tu, ada yang sampai dapat rumah, sampai dapat kereta, apa semua. You pernah dapat barang-barang tak macam ya customer kan? Barang mahal lah yang mahal. Macam mahal. Kalau macam iPhone tu memang selalu lah kena offer. I macam dah bosan dengan iPhone. So macam bila datuk tu offer nak iPhone, I bukan call gambar baru. Macam tu lah, sebab kita dah biasa kan. So bag Chanel, bag yang pakai datin, apa semua I dah pakai. Memang dia bagilah. Sometimes I ada driver sendiri. Memang dia orang akan bawa I. Contoh I cakap, daddy I nak pergi shopping, tak apa nanti I call driver, I ambil you. Memang betul jadi datin lah masa tu time tu kan. Everything I dapat. So I rasa macam seronok I duduk sini, I bebas. So maknanya time you dah kenal dengan geng-geng VIP semua masa call girl tu, memang you dah lupa family you ke atau macam mana ke? Family I still contact. Tapi ya because I dah berhenti kan college. So I cakap dengan diorang, I buat kerja part time apa semua. I tak nak susahkan diorang. Diorang still tak tahu kan? Still tak tahu yang I dah berhenti. I still cakap I dapat dekan apa semua. Diorang pun macam lepas tu I macam okay, tak apa, teruskan je. Tapi I hidup dalam penipuan lah dengan family apa semua. Time tu pun I jumpa ramai lagi kawan-kawan student. Most of them memang student. Kira student yang buat call girl juga? Memang ramai lah. Bukan daripada I sendiri. Kira banyak lagi you kat KL ni. Memang banyak keluarga kat sana. Okay, so apa lagi yang pernah berlaku dalam life? So bila I rasa I dah ramai customer, I dah hidup I mewah, hidup I gah, apa yang I nak semua I dapat. I jalankan hidup macam biasa 2-3 bulan kerja as sugar baby, call girl apa semua. Satu hari ni I cuti, I duduk rumah. Pagi tu I nak kencing, tapi I rasa macam gatal gila kat private part. So I macam kenapa tiba-tiba kan, selama ni tak ada pun. Bila I nak kencing tu, I tengok ada biji-biji dekat private part. Dia macam biji-biji yang berair and ada nanah. Siapa je tak macam, creepy dah benda ni. Apa nama dia? Benda tu herpes. Maknanya penyakit seks punya ni kan? Ya, dan I kencing, I rasa macam sakit, tak boleh jadi kan. Dan I siap, I pergi klinik. I pergi klinik, I buat check up. Dan doktor tanya I dah kahwin ke? I cakap I belum kahwin. I cakap tak ada apa-apa jadi pun. Doktor tanya, dah biasa ke buat seks apa semua? I cakap tak. Tentang tipu doktor kan. Siapa je nak beritahu betul kan. Dan dia kata, apa yang you jadi sekarang ni, simptom penyakit yang I cakap tadi, herpes tu. Herpes ni selalu orang yang aktif doing sex je. Kiranya sesiapa yang buat seks tu ada potensi untuk kena ni lah. Time tu memang kita tak boleh nak tipu lah doktor kan. So I cakap, okay, I jujur, I cerita I sebenarnya call girl apa semua. Dan dia kata, you ada herpes tapi bukanlah di tahap yang teruk. And doktor kata tak apa, I try bagi ubat dulu apa semua, ubat sapu, ubat tahan sakit. I pun balik macam biasa. Dalam 2 minggu tu I rasa macam sakit lah. I macam tak tahan lah sakit dia ni. Sometimes sampai nangis. Nak kencing tak boleh kencing. Berterusan lah? 2 minggu tu. Lepas benda tu I rasa macam dalam 2 minggu tu I cakap dengan daddy I cakap maybe 2 minggu ni I nak time untuk I tak sihat semua. Dia pun faham. Tapi I bengang macam sedih lah aku dapat sakit ni kan. And benda tu bukannya boleh berubah secara drastik. Bukan boleh sihat drastik terus. So I macam aduh. And benda ni pun jadi sebab laki. Kalau I tak berhubung banyak-banyak mesti lah tak jadi. Kiranya sekarang dalam mindset you masa tu you anggap yang laki lah punca pada ni. Memang salah laki pada I time tu lah. I geram, I rasa macam dendam juga. Kalau sebab laki, I tak jadi benda ni. Dan I rasa bila I okey sikit, I nak terus kerja balik.
dengan niat bukan I nak mewah dah. Niat I nak balas dendam. I nak sebarkan benda tu kat semua lelaki, semua customer I. Sebab you anggap yang lelaki ni semua memang punca you jadi macam tu. So, I dalam 2 minggu tu, minggu ketiga tu I rasa macam I dah recover sikit, okay sikit. I try masuk kerja balik and I berbual macam biasa. Lebih dari 15 orang. Time tu tak ada rasa bersalah. Memang you deserve it. Kau patut kena rasa sakit tu. Memang you rasa, you anggap sekarang ni aku buat macam ni sebab aku nak kau Orang semua berguna. rasa. Aduh pisang. Lepas tu roughly 15 orang tu lebih lah. Lebih. Panjang. Tapi anggaran I dah 15 orang and more. Ke atas lah. Faham. And then lepas tu? Lepas tu I rasa I bengang gila. I buat je kerja tu. And duit tentu memang kalau berkepuk pun I rasa tak ada guna kalau aku still ada sakit ni. So overall lah macam okay, kita tahu yang dia sekarang dah jadi call girl, sugar baby apa semua, pernah buat macam-macam sexual dadah. And apa titik perubahan yang you buat sampai ke hari ni? Macam mana boleh berlaku perubahan tu? Okay, benda ni kind of sad story juga. Dalam masa I bekerja call girl, lepas I tahu I ada herpes tu, I still kerja. One night ni kita orang 4 orang, memang kawan-kawan call girl I juga. Kita orang naik satu kereta untuk pergi kerja, hotel yang biasa kita orang pergi. Dan satu macam I tak tahu takdir kot yang Allah nak bagi tahu ke I patut menyesal. Kita orang accident malam tu. Oh, accident? Ya. Teruk ke? Memang tragis gila malam tu. Sebab apa, dalam 4 orang tu I je survive. Yang lain meninggal. I dekat ICU and I koma for 2 weeks. Dalam keadaan I koma tu, I mimpi parents I, diorang rindu kat I. Ialah sebab dah lama I tak contact dengan diorang, I tak bagi khabar I kat diorang apa semua. And I rasa my mom sedih, my mom rindu kat I apa semua. And I dapat news yang dalam mimpi tu my mom meninggal. Oh, dalam news tu. Kiranya your mom meninggal atas sebab? Atas sebab diorang nak jumpa I and diorang rasa sedih, diorang dapat tahu pasal I. Oh, dalam mimpi tu lah. Kiranya dalam mimpi tu dia bagi tahu you yang mak you dapat tahu apa yang you buat ni tu lah. And I tipu diorang sepanjang setahun ni. So ibu bapa mana yang tak sedih kan Yes, anak dia macam ni kan. Dah lah kau berhenti belajar, kau tipu, kau melacur pula tu kan. I pun macam sedih lah time tu, I sedih. Okay. Then after I mimpi tu pada I memang ngeri gila. So I terjaga, I tersedar daripada koma I 2 minggu tu. And I rasa syukur I nampak parents I tengah menangis. Macam I bersyukur lah time tu. Aku nak pergi melacur pun Allah still tak tarik nyawa aku. So I rasa time tu memang hidayah untuk I. I macam tu lah titik last I daripada benda teruk I buat dalam hidup I. So I rasa kenapa I jadi macam ni semua, sedangkan I boleh hidup happy dalam keadaan ada berkat, faham tak? Faham. So kenapa kita nak kena hidup dalam keadaan melacur semua? So I cakap dengan diri sendiri, aku ni jujur dengan parents I. Tapi lepas recover everything, dah sihat sepenuhnya, I just bagi tahu yang I berhenti belajar. I tak bagi tahu yang I jadi call girl apa semua. Oh, you tak bagi tahu. You cuma jujur yang part you tak pergi belajar. I memang merayu melutut. I cakap I menyesal. Mak I pun nak buat macam ni, takkan nak pukul anak baru sembuh semua. So dia maafkan, dia cakap berubah lah, jadi lebih bagus kan. So, dia cakap minta maaf sama I, minta maaf banyak. So dia orang kata dah jangan macam ni. Sebab baru sihat kan, syukur dapat hidup balik. So kiranya you dah balik kampung balik lah. Bila dah keluar daripada hospital tu, mak ayah bawa you balik kampung semua lah kan? I balik kampung. Tapi lepas I dah duduk kampung kejap tu, I ambil keputusan untuk datang KL balik untuk bekerja. Untuk bekerja sampai sekarang lah. Ya. Okay, ada tak apa-apa you nak cakap? Nasihat lah, bagi nasihat dekat audiens kat luar sana. Apa yang you nak bagi tahu sangat-sangat? Daripada perempuan, terutama perempuan, tak payah buat kerja-kerja haram ni. Sebab you guys know, I sampai sekarang ada herpes tu. Susah nak sembuh dari benda tu. And kalau I rasa kalau I terus lagi, maybe I akan dapat penyakit lain, HIV apa semua. I minta dijauhkan benda tu. InsyaAllah. So itu je nasihat yang you nak bagi tahu. Terima kasih sangat-sangat untuk Ria sebab Berani datang, berani nak cerita pasal you punya experience. Experience tu sangat mahal ni tau. Sangat-sangat mahal. Dan kita harap pun you akan berjaya dalam hidup, tolong family semua. Kita doakan yang terbaik untuk you and you pun doakan terbaik untuk kita. And semoga kita sama-sama baik dalam kehidupan. And please guys, yang kat luar sana yang tengok video ni sampai habis, terima kasih and jadikan sebagai pengajaran. Apa-apa pun kita jumpa next video ni. And terima kasih Ria.